Syarikat Ford Motor, biasanya dikenali sebagai Ford, ialah pengeluar kereta multinasional Amerika yang mempunyai nilai bersih dapatan $17.9. Syarikat Ford mempunyai ibu pejabat di Dearborn, Michigan, iaitu di Amerika Syarikat. Ia diasaskan oleh Henry Ford dan diperbadankan pada 16 Jun 1903. Syarikat itu menjual kereta dan kenderaan komersial di bawah jenama Ford dan kereta mewah di bawah jenama Lincoln-nya. Dahulu, syarikat Ford bukan sahaja membuat kereta, malahan mereka juga turut membuat kapal terbang perang. Semasa Perang Dunia Kedua, Jabatan Perang Amerika Syarikat memilih Ford untuk mengeluarkan secara besar-besaran pengebom Consolidated B-24 Liberator di kilang pemasangan Willow. Ford Jerman, yang merupakan anak syarikat Ford di Jerman, mengeluarkan kenderaan tentera dan peralatan lain untuk usaha perang Nazi Jerman. Beberapa operasi Ford di Jerman pada masa itu dijalankan menggunakan buruh paksa. Jadi, mari kita kenali sejarah Henry Ford dan bagaimana beliau boleh begitu terkenal di dalam dunia otomotif. Biodata Henry Ford. Industri otomotif tidak lengkap jika kita tidak menyebut nama Henry Ford sebagai ikon dunia. Henry Ford merupakan seorang tokoh industri yang terkenal pada awal abad ke-19. Beliau merupakan pengasas syarikat kereta Ford yang merupakan syarikat pertama yang menjual kereta secara komersial kepada orang awam. Henry Ford dilahirkan pada 30 Julai 1863 di Dearborn, Michigan, Amerika Syarikat. Yang menariknya, beliau dilahirkan saat terjadinya Perang Saudara antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Perang Saudara Amerika berlangsung dari 1861 hingga 1865. Apabila Ford dilahirkan, perang itu berada di kemuncaknya dan hanya berakhir 2 tahun kemudian. Peperangan ini melibatkan dua wilayah, iaitu wilayah Amerika Utara dan wilayah Amerika Selatan. Wilayah Amerika Utara diketuai oleh Abraham Lincoln dan Ulysses S. Grant memenangi pertempuran ke atas pasukan pemberontak dari selatan yang dipimpin oleh Jefferson Davis Robert yang menyerah pada 9 April 1865. Peperangan yang berlaku menyebabkan Ford dan keluarganya tidak menyukai keganasan dan peperangan. Ini menjadikan Ford seorang yang sering bercakap tentang kemanusiaan. Beliau dilahirkan dalam keluarga petani di mana keluarganya mempunyai ladang pertanian. Ibu bapanya berasal dari Ireland dan berlayar ke Amerika Syarikat untuk mencari rezeki. Bapanya bernama William Ford, manakala ibunya bernama Mary Littlegold. Henry Ford boleh dikatakan bertua kerana dilahirkan ketika zaman industri semakin berkembang dengan pesat pada era tersebut. Industri berkembang dengan pesat kesan dari penciptaan enjin yang menggunakan kuasa wap air. Sejak daripada kecil lagi, Henry sangat meminati bidang kejuruteraan. Pada usia 13 tahun, beliau sudah mampu untuk membaiki jam poketnya sendiri dan juga jam milik jiran yang berada di sekitarnya. Jam poket pada masa itu menggunakan pergerakan mekanikal dan bukannya menggunakan pergerakan skuad seperti sekarang. Untuk seorang budak yang berusia 12 tahun membaiki sebuah jam mekanikal yang mempunyai gear yang sangat kompleks, Henry dikatakan amat berbakat besar di dalam bidang mekanikal. Berminat dengan bidang mekanik sejak remaja. Ketika berusia 16 tahun, Henry telah meninggalkan rumahnya kerana tidak berminat untuk mewarisi ladang milik keluarganya dan telah berhijrah ke bandar Detroit yang merupakan sebuah bandar industri. Pekerjaan pertama ketika tiba di bandar Detroit adalah sebagai seorang mekanik untuk sebuah syarikat perkapalan. Ketika bekerja di syarikat perkapalan ini, beliau telah mempelajari selok-belok mengenai enjin wap dengan lebih terperinci. Setelah mendapat pengalaman yang berguna, beliau bekerja pula untuk syarikat Edison Illuminating Company pada tahun 1890 sebagai seorang jurutera untuk bahagian operasi. Syarikat ini diasaskan oleh pencipta terkenal iaitu Thomas Edison. Setelah 3 tahun bekerja di syarikat tersebut,
beliau telah dinaikkan pangkat kepada ketua jurutera. Maka di sinilah Henry telah membina beberapa prototipe kereta. Kereta yang dibinanya itu tidaklah seperti kereta sekarang, tetapi lebih kepada kereta kuda yang menggunakan enjin berkuasa petrol. Beliau mendapat galakan daripada Thomas Edison sendiri untuk membina kereta yang lebih berkuasa. Pada tahun 1889, dia telah mempatenkan carburetor ciptaannya sendiri. Pada tahun 1900 pula, Henry telah mendapat dana daripada pelabur luar yang percaya akan kebolehannya mencipta kereta dan dapat dikomersialkan. Pada tahun itu juga, beliau telah meninggalkan syarikat Edison Company dan menumpukan kepada penciptaan enjin kereta sepenuh masa. Penubuhan syarikat pertama beliau. Beliau yang mendapat duit pelaburan daripada para pelabur yang terkenal di Detroit dan menubuhkan syarikat otomotif pertamanya yang bernama Detroit Automotive Company. Pada permulaan penubuhan syarikat ini, Henry telah memfokuskan pembinaan delivery wagon untuk golongan peniaga. Ini kerana golongan peniaga yang ingin membawa barangan dagangan untuk berniaga dengan lebih jauh tanpa menggunakan perkhidmatan kereta api. Beliau menyedari untuk membina sebuah kereta pengangkut barang dalam kuantiti yang banyak adalah sebenarnya sukar berbanding apa yang dirancangnya. Ini kerana kereta merupakan teknologi yang baru dan dikategorikan sebagai industri berat. Dalam model perniagaan bagi Detroit Automotive Company ini, Henry menggunakan pihak ketiga untuk membuat sebahagian besar wagon, manakala syarikatnya pula hanya membuat enjin untuk dimasukkan ke dalam wagon tersebut. Ini menimbulkan ketidakseragaman tempoh pembuatannya. Jika pihak syarikat yang membuat wagon lambat menghasilkan wagon, syarikatnya tidak mampu untuk menyiapkan kenderaan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Untuk menyiapkan sebuah delivery wagon, ia mengambil masa selama 6 bulan dan ini merupakan satu kerugian yang besar untuk syarikat kerana mengambil masa yang terlalu lama untuk menyiapkan sesebuah kenderaan. Sepanjang penubuhan Detroit Automotive Company selama 2 tahun, hanya 20 sahaja delivery wagon yang dapat disiapkan oleh syarikatnya. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pelabur yang telah melabur duit di dalam syarikat tersebut. Mesyuarat Agung Syarikat telah memutuskan untuk memecat Henry kerana dilihat tidak mampu untuk membawa hala 7 syarikat ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Henry yang pada masa itu hanya memegang saham sebanyak 15% terpaksa akur dengan pemecatan tersebut dan telah meninggalkan syarikat tersebut. Penubuhan syarikat Ford. Selepas meninggalkan Detroit Automotive Company, beliau tidak berputus asa dengan dunia perindustrian otomotif. Beliau segera menubuhkan sebuah lagi syarikat otomotif yang diberi nama Ford Motor Company. Dengan pengalaman yang telah dimiliki, kini Henry lebih bersedia untuk menghadapi cabaran yang mendatang. Dia telah menukar model perniagaan dan lebih fokus kepada kenderaan yang sesuai untuk kegunaan orang ramai. Henry mengambil pengajaran daripada kegagalan syarikat lamanya dan beliau kini telah mempunyai golongan sasaran untuk produk yang bakal dihasilkan. Henry mempunyai visinya yang tersendiri. Beliau ingin menukar persepsi masyarakat di mana kereta merupakan kenderaan bagi golongan yang berpendapatan tinggi. Beliau mahu setiap warga Amerika mampu untuk memiliki kenderaan mereka sendiri pada suatu hari. Ini merupakan visi yang sukar bagi Henry. Tetapi beliau percaya bahawa tiada benda yang mustahil jika kita bersungguh-sungguh. Langkah pertama yang diambil untuk menghasilkan kereta adalah dengan menggunakan seminimum yang mungkin dana syarikat pengeluar bagi komponen kenderaannya. Dengan kaedah ini, beliau dapat mengawal proses dan masa untuk menghasilkan sesebuah kenderaan dan dapat mengeluarkannya pada skala yang besar. Pada permulaannya, syarikat Ford telah menghasilkan 20 reka bentuk kenderaan bagi mencari reka bentuk yang terbaik dan menarik untuk masyarakat Amerika secara umumnya. Henry memberi nama kepada kenderaan pertamanya sebagai Model A. Kebanyakan model yang dikeluarkan oleh syarikat kereta Ford adalah berdasarkan kepada turutan abjad. Keberkesanan teknik assembly line. Setelah mendapat pengajaran daripada syarikat pertamanya yang gagal, Henry Ford merubah corak pembuatan kereta dengan menggunakan teknik assembly line. Beliau mendapat inspirasi untuk menggunakan teknik ini selepas melawat rumah penyembelihan di Chicago. Beliau amat tertarik dengan susunan kerja yang dilakukan oleh syarikat penyembelihan tersebut dan telah mengaplikasikan teknik tersebut dalam proses pembuatan kereta di kilang.
Teknik assembly line ialah proses pengeluaran yang memecahkan pembuatan barang kepada langkah-langkah yang disiapkan dalam urutan yang telah ditetapkan. Barisan pemasangan adalah kaedah yang paling biasa digunakan dalam pengeluaran besar-besaran sesuatu produk. Mereka mengurangkan kos buruh kerana pekerja tidak mahir dilatih untuk melaksana tugas tertentu, daripada mengupah tukang mahir untuk menyusun keseluruhan perabot atau enjin kenderaan. Syarikat mengupah pekerja hanya untuk menambah kaki pada bangku atau bolt pada mesin. Cara ini juga mempercepatkan sesuatu kerja. Dengan menggunakan teknik assembly line, Henry mampu meningkatkan pengeluaran kereta dari kilangnya itu dari tahun ke tahun dengan jumlah yang semakin meningkat. Pada tahun 1905, syarikat Ford mempunyai seramai 300 orang pekerja dan dapat mengeluarkan 20 buah kereta setiap hari. Ford telah mengeluarkan kereta model N pada tahun 1906 dan ianya merupakan kereta terlaris di Amerika Syarikat pada ketika itu. Seiring dengan pembangunan Ford Motor Company, Henry Ford telah membuat banyak kejayaan dalam industri. Dilaporkan oleh laman History, antara kejayaan Ford yang paling terkenal ialah barisan pemasangan atau juga dikenali sebagai barisan pengeluaran, iaitu teknologi pengeluaran sesebuah kereta boleh dipendekkan daripada 12 jam untuk sebuah kereta kepada 1 jam 33 minit untuk sebuah kereta. Kejayaan ini sebenarnya bukan datang semata-mata daripada Henry Ford sendiri. Idea ini turut dipengaruhi oleh beberapa kaki tangannya. Selain itu, kejayaan lain Ford ialah memberikan $5 setiap hari untuk pekerjanya. Kejayaan Ford memberikan gaji $5 sehari telah mengejutkan dunia perindustrian. Berterima kasih kepada langkah ini, mekanik terbaik di Detroit berpusu-pusu bekerja untuk Ford, membawa sumber manusia dan kepakaran mereka serta meningkatkan produktiviti syarikat Ford. Kereta Model T merancakkan pasaran Amerika Syarikat. Kejayaan terbesar bagi syarikat Ford adalah dengan mengenalkan Model T pada tahun 1908. Model ini merupakan model yang paling murah dikeluarkan oleh Ford dan yang paling lasak. Faktor kejayaan Model T ini juga adalah disebabkan bahan yang digunakan untuk membuat kereta tersebut daripada besi vanadium yang mana merupakan besi paling keras dan lebih ringan berbanding besi lain. Model T merupakan simbol kejayaan terbesar bagi syarikat Ford dengan pengeluaran selama hampir 20 tahun. Kebanyakan penduduk di Amerika Syarikat telah menggunakan kereta ini dalam kehidupan seharian mereka. Industri otomotif di Amerika dapat berkembang dengan pesat disebabkan model ini. Selain itu, kereta ini juga cukup murah, senang untuk dibaiki dan juga sesuai untuk dibawa ke mana-mana sahaja untuk melakukan aktiviti harian. Sepanjang tahun 1913 sehingga tahun 1927, Ford telah berjaya menjual sebanyak 15 juta unit. Henry Ford merupakan orang yang telah merubah cara pengurusan dan pembuatan industri otomotif dunia. Beliau yang meletak jawatan sebagai CEO Ford pada tahun 1918 dan digantikan dengan anak lelakinya yang bernama Edsel Ford. Henry Ford meninggal dunia pada tahun 1947 ketika berusia 83 tahun. Walaupun telah meninggal dunia, Ford telah meninggalkan legasi yang terbaik dan telah menulis sebuah buku tentang dirinya pada tahun 1922 yang bertajuk My Life and Work. Sehingga kini, syarikat Ford merupakan di antara syarikat pengeluar kereta yang terbesar di dunia. Tahun lepas, syarikat Ford berada ranking top 5 di dalam dunia industri otomotif. Dengan pengalaman lebih daripada 100 tahun, syarikat ini sudah banyak mengalami jatuh bangun tetapi masih kekal relevan sehingga hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan like Nengok TV.